Baik, di sebelah Tun kami juga bawakan Tuan Major General Muhammad Anas Hassan yang bersara, iaitu merupakan mantan pegawai kanan di markas ATM. Terima kasih Tuan General. Datang dari Nilai katanya. Alhamdulillah, sampai juga. Alhamdulillah. Dan kita semua tahu bahawa setiap peperangan itu perlu dijustifikasikan melalui dua kriteria, iaitu hak untuk pergi berperang, iaitu use at bellum, dan hak mengendalikan peperangan, iaitu use in bello. Dalam konteks Taufan Al-Aqsa, Tuan General, adakah Hamas dikira melanggar undang-undang perang yang kini dinamai sebagai Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa UKA, walaupun kita tahu rakyat Palestin ditindas, dizalimi, diancam akidah dan kehidupan mereka sehingga diusir daripada tanah air sendiri untuk 75 tahun? Sebelum saya jawab, pertama sekali kita mulakan dengan bismillah. Baik, Finas dan semua yang hadir, untuk kita memahami realiti dan juga apakah wajar atau tidak Hamas bertindak. Pertama sekali kita nak kena faham latar belakang permasalahan. Ya. Dan satu lagi saya nak mengajak kita memahaminya dari sudut perspektif orang Islam. Kerana Hamas pun orang Islam dan dia bertindak mesti sesuatu landasan Islam. Baik, kita tahu bahawa entiti Yahudi yang dipanggil negara haram Israel ni ditubuhkan betul-betul di atas tanah umat Islam kita. Dan tak payah nak cerita panjang, semua orang tahu sebenarnya saudara-saudara Islam kita di bumi Palestin itu diperangi bukan pada 7 Oktober saja ni, tapi sebenarnya sejak kita kata sebelum penubuhan negara haram Israel, yang sebenarnya tak sebut negara pun tak layak, entiti haram Yahudi ini. Dan kita tahu darah, kehormatan, tanah, rumah semua dirampas oleh mereka. Maka apakah mereka nak duduk diam? Sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran, kalau kita diperangi, Allah perintah suruh perang balik. Satu ayat yang jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Dan berperanglah kamu pada jalan Allah terhadap orang-orang yang mereka memerangi kamu. Dan jangan kamu melampaui batas. Jadi dalam perintah ni sebenarnya adalah sebahagian daripada kewajipan yang perlu dibuat. Kerana perang tu Allah kata kutiba alaikumul qital, difardukan ke atas kamu perang. Maka dah memang diperangi dan dah masuk lebih 75 tahun. Maka kita tahu bahawa kaum muslimin di sana dari masa ke semasa kita makin hilang tanah, harta benda, dan kita tahu bagi Hamas mereka mengumpulkan kekuatan. Dari masa ke semasa mereka pun mencari keadaan masa yang sesuai untuk tindak. Maka sudah pastilah bila mereka lancarkan serangan pada 7 Oktober tu, sebenarnya bukan mereka memulakan perang. Mereka dah lama diperangi tetapi mengambil tindakan untuk mengajar balik, kita kata dipanggil apa ni, musuh yang sekian lama menginaya rakyat umat Islam kita di bumi Palestin. Maka undang-undang Allah nombor 1, undang-undang bikinan manusia, kalau lawan undang-undang Allah ketepikan. Bagi saya tidak ada salahnya mereka buat begitu. Kenapa? Ini adalah tuntutan daripada syariat itu sendiri. Maksudnya kalau daripada segi undang-undang manusianya, daripada sudut jenayah perangnya, adakah Hamas melakukan jenayah perang? Sebenarnya dengan situasinya ini? Dengan situasi ini mereka bukan melakukan jenayah perang. Baik. Sebenarnya pihak Zionis Yahudi ini, mereka lah sebenarnya yang melampau-lampau. Dalam you tengok dalam kita kata undang-undang peperangan ni pun dia ada batas sempadannya juga. Sebagaimana dalam Islam pun ada mengajar batas sempadan. Tapi apa yang Zionis Yahudi entity ini buat melebihi, kita kata, batas perikemanusiaan langsung. Baik, Tuan General, adakah Hamas tersalah langkah atau tersalah strategi menyerang tentera Zionis Israel secara besar-besaran apabila kumpulan pejuang Palestin itu dilaporkan tidak cukup kuat dan kurang bersedia dari segi strategi? Kalau dalam penilaian saya, sebenarnya mereka tidak buat kesilapan.
Kerana bila nak buat sesuatu tu dalam dunia ketenteraan, kita ada langkah-langkah yang perlu dibuat. Ya. Kalau bahasa askar kita kena buat appreciation, penilaian keadaan. Lepas buat penilaian tu, maka barulah dibuat rancangannya bagaimana. Ya. Dan telah diambil kira apakah mungkin perkara-perkara yang akan berlaku ketika dan selepasnya. Ya. Jadi bagi pihak Hamas, mereka telah buat kita kata calculation yang rapi dan dah sampai masanya lah. Kerana apa? Kerana mereka dah lihat situasi-situasi yang pelbagai. Baik dalam keadaan suasana di entiti Yahudi itu sendiri, geopolitik, keadaan politik dalaman, begitu juga bagaimana keadaan-keadaan persekitaran yang berlaku. Yep. Dan bagi saya ini adalah the best timing. Kerana apa? Dengan dia buat begini, kita tahu negara-negara Arab dah banyak mula mengambil sikap normalisasi, mengiktiraf entiti haram yang tertegak di atas bumi umat Islam. Dengan dia melancarkan ini sebenarnya satu kejutan sehingga negara-negara Arab yang belum mengambil tindakan, wah, we have to stop now first and to take look into the situation lah, kita katakan. Jadi ini satu kejutan yang sebenarnya untuk membangkitkan juga kesedaran dan semangat jihad supaya jangan pupus. Dan bagi penilaian saya ini bukan satu kesilapan, tetapi ini adalah penerusan daripada usaha untuk menyedarkan umat Islam seluruh dunia keadaan situasi di bumi Palestin makin genting. Dan sudah pastilah bila buat sesuatu ni kerana perintah Allah, kita yakin ada kebaikan yang akan menyusul di dalam keadaan-keadaan begini. Ya, baik. Saudara Nadir, 10 tahun menetap di Gaza, bagaimana sokongan rakyat Palestin terhadap setiap strategi perang Hamas, terutamanya Taufan Al-Aqsa kali ini. Sebab kita tahu jika Nakba 1948, nenek moyang ibu bapa mereka yang tempuhi. Namun perang kali ini rata-ratanya generasi baru yang melalui penderitaannya. Adakah mereka bersama dengan perjuangan Hamas, Tuan Nadir, walaupun telah berkali-kali kehilangan ahli keluarga akibat pertempuran antara Hamas dan Zionis? Saya rasa satu kekuatan yang utama yang ada pada Hamas dan sayap tentera Brigade Izzuddin Al-Qassam ialah bila mana mereka disokong oleh rakyat mereka. Mereka disokong oleh orang yang berada di sekeliling mereka. Dan ini dibuktikan dengan banyak peristiwa yang kita lihat sendiri berlaku pada tahun 2014 dan berlaku pada tahun-tahun yang lain. Contohnya bila mana sempadan terpaksa dijaga oleh mujahidin yang berada di sana. Habis peperangan mereka akan nampak notis-notis ataupun ketika waktu peperangan mereka akan nampak notis-notis di rumah-rumah penduduk tempat mereka berlindung, ditulis misalnya di atas peti sejuk, makan apa sahaja yang ada di dalam peti ini kami tinggalkan untuk mujahidin Brigade Al-Qassam contohnya. Jadinya bila mereka duduk di situ pun mereka akan ambil barangan contohnya daripada kedai untuk mereka bertahan. Mereka pula akan tinggalkan nota di dalam kedai tersebut dan menyebutkan apa yang telah kami ambil ialah sekian. Ini nombor telefon untuk dihubungi selepas tamat peperangan supaya kami boleh bayar balik harga makanan yang telah kami ambil. Jadi itu semua menunjukkan hubungan yang sangat erat sebenarnya ada di antara pejuang-pejuang Hamas dan rakyat yang mendukung mereka. Dan tanpa kewujudan dan sokongan daripada rakyat ini, mereka akan meninggalkan perjuangan dan mereka akan menyebabkan tanah Gaza berjaya untuk diambil semula. Sebab tu kalau kita baca berita apa yang berlaku dalam perang 2023 ini, gesaan sebelum daripada tentera Zionis Israel masuk melalui jalan darat, mereka terlebih dahulu memastikan kawasan sebelah utara itu boleh dikosongkan. Dan juga kawasan bandar Gaza itu dikosongkan, mereka disuruh lari ke sebelah Gaza Tengah dan juga selatan Gaza supaya tidak ada tempat untuk para pejuang ini berlindung. Dan walaupun kalau kita tengok pola sokongan kepada Hamas dan juga Brigade Izzuddin Al-Qassam, dia naik dan dia turun. Tetapi setiap kali berlaku peperangan akan ada peningkatan sokongan kepada Hamas dan Brigade Izzuddin Al-Qassam kerana rakyat yakin dan tahu bahawa yang mempertahankan bumi Gaza dan bumi Palestin secara ikhlas dan bersungguh-sungguh ialah mujahidin itu sendiri. Tuan Nadir, benarkah dakwaan daripada media barat yang mengatakan Hamas ini menggunakan rakyat Gaza sebagai human shield dengan berlindung dalam hospital, dalam kamp pelarian, di kamp-kamp UN? Adakah benar dakwaan itu? Yang pertama sekali, kita perlu faham bahawa bila kita bercakap tentang Hamas, kita tidak bercakap tentang satu kumpulan ataupun tentera yang terlatih dengan begitu sistematik sebagaimana tentera yang ada pada sesebuah negara. Saya ingat tahun 2014, 51 hari peperangan yang berlaku ketika itu, saya duduk di sebuah rumah
Saya duduk di tingkat 5 sebuah klinik ketika itu. Dan tiba-tiba berlakunya satu pengeboman di atas ke atas sebuah kawasan dekat rumah saya. Bukan rumah saya, alhamdulillah. Esoknya saya keluar untuk tengok kawasan manakah yang telah dibom. Dan ketika itu kita dapati bahawa rumah yang berada di sebelah rumah saya rupa-rupanya adalah depo simpanan roket untuk para mujahidin. Maksudnya apa yang berlaku, mujahidin dia melalui satu proses untuk menjadi lebih sistematik, lebih teratur, lebih berkesan dalam tindakan ketenteraannya. Tetapi proses ini memakan masa yang panjang. Sebab mereka tidak mempunyai sumber, mereka duduk di dalam kepungan, mereka tidak mampu untuk mendapat segala keistimewaan dan kelebihan yang diperolehi oleh tentera Zionis Israel itu sendiri. General